yang seperti sudah tidak ada perkeinginan lagi lah sebab dia dah dapat nak masuk syurga. Tetapi kalau di dunia ni, tempat yang paling tenang adalah, kita tahu, kita semua merindukan kota Mekah. Itulah tempat yang sangat dikatakan, subhanallah, kota yang sangat memberikan ketenangan, walaupun kena keluarkan duit, okey, kat sana kita dengan penat lelahnya beribadah, tetapi itulah tempat yang paling tenang. Subhanallah, Allahu Akbar. Sama dengan dalam surah At-Tin juga disebut Al-Balad, juga direfer kepada kota Mekah. Allahu Akbar. Jadi Allah bersumpah dengan kota Mekah, kota yang paling suci. Subhanallah. Kita perhatikan apa saja terkait dengan Al-Quran, dia dimuliakan. Contohnya kota Mekah kenapa dimulia? Sebab tempat turun wahyu, iaitu Al-Quran. Nabi Muhammad insan yang paling mulia sebab menerima Al-Quran. Rasulullah yang menerima Al-Quran. Malam yang paling mulia, Lailatul Qadr, sebab turunnya Al-Quran. Bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Satu-satunya bulan disebut dalam Al-Quran, bulan Ramadan. Sebab itulah kita, hamba Allah yang ingin dimuliakan, maka kaitkan diri kita, hubungkan diri kita dengan Al-Quran. InsyaAllah Allah akan muliakan kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah muliakan kota Mekah kerana dia adalah tempat, sehingga Allah bersumpah dengan kota Mekah sebab betapa mulianya tempat, betapa mulianya manusia, betapa mulianya malam, betapa mulianya bulan, betapa mulianya kita manusia ini jika kita ikut panduan wahyu. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kalau manusia yang tak ikut panduan wahyu, kategori manusia ni, satu dia ikut panduan wahyu, ikut Al-Quran. Kedua, dia tak ikut panduan wahyu. So kalau tak ikut panduan wahyu, Am. Ingat tak ni? Banyak kali dah jumpa ayat ni kan? Al-An'am apa? Surah ke-6 Al-An'am. Surah apa? Haiwan kan? Ingat tak ni? Alhamdulillah. Okey, manusia yang tak ikut Al-Quran. Manusia yang tidak ikut Al-Quran. Maknanya dia ada mata, dia ada telinga, dia hati, dia ada akal. Surah apa ni? Surah Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Ada ins kat situ. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Apa maksud tu? Balhum adal. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati, tapi tidak mahu berfikir, merenung, memahami ayat-ayat Allah. Mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti keesaan Allah. Dia tak tafakur alam. Dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternak. So manusia kalau diikut panduan wahyu, dia akan dimuliakan. Tetapi jika manusia tidak mahu mengikut wahyu, tidak mahu mengikut Al-Quran, serupa haiwan. Malah balhum adal. Malah lebih teruk daripada haiwan. Kenapa sama dengan haiwan? Pernah tengok kambing solat jemaah? Pernah? Sebab haiwan tak ada bebanan taklif. Kucing solat jemaah? Tak. Haiwan kerja dia apa? Makan. Lagi? Tidur. Lepas tu, buat anak. Tu haiwan. Jadi manusia kalau kerja dia fikir dia makan. Lepas tu dia tidur. Lepas tu dia buat anak sama dengan kal-an'am. Tapi manusia pula diberi, tadi tu Allah kata apa? Qulub. Lagi diberi mata. Lagi diberi telinga. Sebab tu sama lah dengan haiwan. Tapi haiwan tak ada akal.
Tapi cuba kita bayangkan, dari Nabi Adam sampai hari ni, ada tak pernah tengok kambing pakai baju? Tak ada. Betul. Tapi manusia sebab dia lebih cerdas daripada haiwan, bila tak pakai baju, terus buat filem, lucah, upload, sebar, jual. Sebab tu balhum adal. Lebih teruk daripada binatang. Actually sama. Kalau dia sekadar makan, tidur, buat anak. Okay. Tapi Allah dah kata memang manusia ni dia lebih hebat daripada haiwan. Tapi lebih sesat daripada haiwan. Bila kita perhatikan perangai macam tu. Faham tak ni? Allahu Akbar. Kalau kita renung ayat-ayat Quran ni, sungguh kita ada memang Allah sentiasa beri kita peringatan. Allah sentiasa beritahu kita ada pilihan. Kau nak ikut yang mana? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Allahu Akbar. So nak pilih yang mana? Sebab bila kita pilih untuk ikut wahyu, Allah akan naikkan darjat kita, darjat yang lebih mulia daripada haiwan. Allah memang dah muliakan kita. Tapi dengan syarat ikutlah panduan wahyu. Okey? Hidupkan hati kita, hidupkan mata, telinga, semuanya dengan Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey? Allah beri kita Quran supaya, kalau ikut ayat ni lah, supaya apa? Supaya tak jadi binatang. Kasar bunyinya kan? Sebab Allah kata ada hati, ada mata, ada telinga. Kalau kau tak guna untuk ni, apa dia? Ayat-ayat Allah ni, ni. Ayat-ayat Allah ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat qauliyah. Kauniyah alam semesta, gunakan mata kan? Gunakan telinga. Begitu juga ayat-ayat qauliyah. Tengok Al-Quran, dengar Al-Quran. Gunakan hati untuk memahami Al-Quran dan sebagainya. Allahu Akbar. Subhanallah. So Allah bagi kita Quran untuk supaya tak sama dengan binatang. Syukur tak ni kita dapat Quran. Allah At-Tayyib, Allah yang maha baik, pilih kita jadi orang Islam. Apa hebatnya kita, apa baiknya kita, apa jasanya kita. Sehingga dalam rumah kita ada Al-Quran, kita buka, kita boleh baca, kita boleh faham, kita boleh masuk kelas, kita boleh mengamalkan, kita boleh istiqamah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah matikan kita juga dalam Islam. Subhanallah. Dan kita tahu setiap umat Allah akan turunkan Rasul. Allah akan utuskan Rasul. Okey? Contoh, apa berlaku pada umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh. Mereka diazab dan dibinasakan kerana tidak ikut wahyu dan tidak taat pada Rasul. Sebab tu renung kalimah syahadah kita. Dua kalimah syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Okay? Kita semua beriman kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Alhamdulillah. Tetapi syahadah kedua, ingat, kita kena jaga. Kita kena luruskan. Kita kena betul-betul jaga syahadah kita. Apa syahadah kedua kita? Apa syahadah kedua kita? Ittiba' Rasul. Dan dalam Fatihah, iyyaka na'budu adalah la ilaha illallah wa iyyaka nasta'in adalah Muhammadur Rasulullah. Hari ni solat, kalau solat subuh 3 rakaat, solat zuhur 5 rakaat. Adakah berdosa tak solat? Kat situ tak ada isu sebab dia solat, betul? Tapi sebab dia lawan Rasulullah, dia tak ikut cara Rasulullah. Adakah solat itu diterima? Agama, iaitu ibadah kita, bukan boleh kita reka-reka, bukan kita boleh modify, ikut cita rasa kita. Bukan ikut logik akal kita. Kan baik. Apa salahnya? Dalam bab ibadah tak boleh reka-reka.
Tak boleh ikut cita rasa kita. Mesti ikut kehendak Allah dan Rasul. Ingat, apa Allah perintah? Allah perintah solat. Yes, kita solat. But kita ikut suka hati kita, tetap dihukum. Kenapa? Sebab tak menepati cara Rasulullah. So, tak menepati 2 syahadah. So, jangan main-main. Allah Akbar. Bab ibadah mesti ada ilmu. Bila ada ilmu, baru keyakinan ataupun keimanan kita itu terpandu, barulah amal kita, ilmu yang sahih barulah menghasilkan iman, dan iman yang lurus akan insya-Allah, okey, semakin hari semakin teguh, istiqamah sebab amalnya soleh. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kita kena berlomba-lomba untuk ikut wahyu dan ittiba' sunnah. So kita nak hidup bersama Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul kerana Al-Quran. Subhanallah. Dan sunnah Rasulullah, talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib ke atas semua muslim. Termasuk kita muslimat. Hukumnya wajib. Doa yang pertama minta ialah ilmu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. So balik pada surah kita tadi, surah Al-Balad. Okay, la dalam ayat 1 ini ialah, kita tahu dalam Al-Quran la ada maksud nafiah. Okay, kalau kita baca Al-Quran, kita tahu la ni bermaksud nafiah. Dia ada beberapa maksud. Kalau kita jumpa la je, yang pertama dia mungkin bermaksud nafiah. Apa maksud nafiah? Nafi, menafikan. Iaitu contohnya syahadah kita tadi tu. La ilaha illallah. Kita menafikan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Ada satu lagi la nahya. Nahya. La nahya tu ialah jangan. La taqrabu zina. Jangan kau hampiri zina. La nafi, la nahi, lagi la litanbih. Litanbih ataupun litaukid. Maksudnya untuk peringatan, untuk penegasan. So, surah Al-Balad ini, la pada ayat 1 ni adalah litaukid. Ataupun litanbih sebagai peringatan. Okay, untuk beri peringatan kepada kita. So, la dekat ayat 1 ni bukan la nafiah. Okay, Masya Allah, tabarakallah. Maknanya Allah nak beritahu la kat sini ialah la litaukid, maknanya sungguh penegasan, peringatan. Okay, Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan kota bihadzal balad, dengan kota Allah Akbar. Subhanallah. So kaitan dengan ayat 2 ialah kita dah tahu ialah kenapa Al-Balad ini dikaitkan dengan kota Mekah. Subhanallah. Kita dah cerita apa maksud hilum dekat kelas-kelas sebelum ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kemudian Allah bersumpah juga lagi dengan wawalidi wa ma walad, demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkannya. Okay, kita dah bincang juga ayat 3 ni. Okay, ada beberapa penafsiran. Satu ialah walid ini adalah Nabi Adam. Walad inilah anak cucu keturunan Adam. Okay, lagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, surat keturunan sampai Nabi Muhammad. Okay, subhanallah, Allah Akbar. Tetapi para mufassir mengatakan yang paling kuat yang mana? Walid ini ialah, sebab dia terkait dengan kota Mekah kan? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau kita tengok sirah kota Mekah, okay, dibuka kota Mekah oleh Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk meninggalkan isterinya, isteri baginda, Siti Hajar dan anak baginda, iaitu Nabi Ismail alaihi salam, di tanah yang tandus. Kita tahu kan, asalnya ketika ditinggalkan Mekah itu adalah langsung tak ada penghidupan, tak ada air, tak ada kehidupan. Bila tak ada air, tak ada kehidupan. Subhanallah. Hebat tak ujian Nabi Ibrahim? Ujian yang pertama ialah ketika remaja tu, ketika
Nabi Ibrahim telah pecahkan semua berhala tu kan. Okay, sehingga diusir keluar oleh ayahnya. Okay, lepas tu apa? Masa dia pecahkan tu dia dihukum apa? Dibakar. Dibakar. Allahu Akbar. Kalau tak Allah perintahkan api tu jadi sejuk, kat mana ayat tu? Surah Al-Anbiya Surah Al-Anbiya ayat 69. Kalau tu ayat 68 tu. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Setelah tidak dapat berhujah lagi, ketua-ketua mereka kata, bakarlah dia dan belalah tuan-tuan kamu jika betul kamu mau bertindak membelanya. So, mereka lebih membela berhala tu daripada dakwah Nabi Ibrahim. Maka mereka jatuhkan hukuman untuk dibakar. Tetapi Allah memerintahkan api, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kata Ibn Abbas, kalaulah tidak ada perintah wassalaman, Allah cuma perintahkan sejuk aja, bardan, sejuk, nescaya mati kedinginan Nabi Ibrahim. Tapi bila Allah perintah, hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Itulah satu-satunya kejadian di muka bumi, api yang panas tapi disejukkan. Tidak ada lagi selepas itu. Subhanallah, kalau kita makin tadabbur Quran, ya Allah, kita akan nampak memang ayat ini bukan rekaan manusia. Al-Quran adalah kalamullah, adalah kata-kata Allah. Kalau Allah cuma ya narukuni bardan ala Ibrahim, nescaya akan mati kedinginan Nabi Ibrahim. Tapi ya Allah ada salam. Kita dalam pesan-pesan kita pada anak kita kadang-kadang pesan tak habis kan? Betul tak? Kadang anak kita buat apa kita suruh, lepas tu tak menjadi. Lah, kenapa? Mama tak pesan. Tapi nak menunjukkan betapa sempurnanya perintah Allah, sejuk tapi selamat. Dingin tapi selamat. Ada juga orang mati kesejukan kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, kemudian dah tua, baru dapat anak, kena tinggalkan dekat tempat tanah tandus pula tu. Kalau kita lah waktu kerja kena transfer ke tempat yang tak ada air. Nak transfer? Nak? Rela berhenti kerja rasanya kan? Gila apa nak pergi tempat yang tak ada air? Walau gaji mahal, sanggup duduk? Sanggup tak? Betul tak? Tak sanggup. Tapi cuba bayangkan Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan isteri dan anaknya. Allahu Akbar. Tempat yang tak ada air. Tapi bila Siti Hajar kata, ini perintah Allah. So Siti Hajar kata apa? Bila dia tahu ini adalah perintah Allah, Allah takkan pernah tinggalkan aku. Allahu Akbar. Kita ada tak macam tu? Keyakinan kita. Ada tak keyakinan kita? Baru sehari lapar. Baru 2 hari lapar. Katalah, 2 hari tak ada air. Ribut dah. Mengamuk dah pergi sain. Apa kojor kau kan? Subhanallah. Itu baru tak ada air. Kadang dah bagi warning dah. Bagi warning maksudnya dah bagi tahu akan ditutup. Tak ada waktu ni. Kita tak ada lah air. Betul tak? Itu pun marah. Ya Allah, kita kalau, subhanallah, belajar Quran, belajar sunnah, belajar sirah, kita akan insyaAllah, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk membentuk diri kita. Subhanallah. Okey, ketika Nabi Ibrahim dapat anak, umur berapa? Sangat-sangat tua kan? Kita kalau dah tua dapat anak, sayang tak anak tu? Sayang gila. Ketika dia dah umur macam 10 tahun, 12 tahun. Okay, kita pula dah tua. Kita dah tahulah kita memang perlukan anak tu. Kita nak dia. Tapi dapat perintah kena bunuh. Apa rasa? Kena tinggalkan masa baby. Dah besar pula. Anak yang taat betul bukan anak yang jahat.
Bukan nak endegin. Kena bunuh pula. Ya Allah. Sebab tu Allah nak kita kaji tadabbur surah Al-Balad ni. Baru kita faham ayat nombor 4 nanti. Susah payahnya Kota Mekah tu. Penuh kepenatan, keletihan, derita, sengsara, kesedihan, duka cita. Air mata. Allah. Kalau kita selusuri sirah Nabi Ibrahim. Cuba banding ujian kita dengan ujian Nabi Ibrahim. Cuba banding ujian kita dengan ujian Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita tanggung susah sangat ke nak dibandingkan dengan Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad, berapa orang anak Nabi Muhammad Allah ambil? Berapa orang? Yang betul-betul tinggal bersama Nabi, akhir hayat Nabi, betul-betul ada cuma tinggal seorang je. Allahu Akbar. Nabi pun manusia macam kita. Allahu Akbar. Sebab tu ujian yang paling berat adalah ujian para Nabi. So janganlah rasa, why me? Kenapa si aku jadi uji? Stop that question. Okay? Sebab itulah dalam Fatihah ada iyyaka na'budu. Allah nak tengok kita ni kala kita senang maupun susah. Adakah kita benar-benar mempraktikkan iyyaka na'budu? Baru susah sikit dah salahkan Tuhan. Baru susah sikit dah salahkan takdir. Baru sakit sikit. Why me? Kenapa asyik aku? Allahu Akbar. Cuba kita tengok keluarga Nabi Ibrahim. Kepatuhan keluarga Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim diduga. Siti Hajar diduga. Nabi Ismail diduga. Patuh semuanya. Cinta mereka kepada Allah mengatasi segala-galanya. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Ketika nak sembelih tu kan, berapa kali Nabi Ibrahim melontar? Syaitan? Sehingga sama dalam ibadah haji kita. Berapa kali melontar? 3 kali. Kita ada Jamratul Aqabah lagi. Jamratul Wusta. Okay. So, 3 kali tu. Sebab on the way nak pergi sembelih tu pun memang syaitan goda tak? Subhanallah. Satu perjalanan haji, dia rukun Islam kita yang kelima tu. Dia melengkapkan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. So, kalau kita perhatikan pada surah ke-90 ni, surah Al-Balad, okay, daripada ayat 1, ayat 2, ayat 3, sumpah-sumpah Allah ini dijawab pada ayat 4. Subhanallah. Menjadi tema kepada surah ini. Allah menjawab. So kalau kita pun ada sesuatu yang sangat penting, okay, yang sangat mustahak, kita nak orang betul-betul yakin dengan kita, kita gunakan sumpah selalunya. Betul tak? To get attention. Untuk orang beri perhatian kepada apa yang kita nak cakap. So, ayat surah ini juga Allah mulakan dengan sumpah untuk Allah beri kita, untuk kita pay attention sungguh-sungguh. Okay? Jawabul qasam. So, Allah menjawab sumpah ini pada ayat 4. Okay? Laqad. La ni ialah la taukid. Penegasan. Maknanya, sungguh-sungguh. La je dah sungguh-sungguh dah. Tetapi Allah gabungkan qad. Qad juga sungguh-sungguh. Laqad ni seperti 4 kali sungguh. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Ibaratnya macam tu. Maknanya penting tak ni? Penting gila. Sangat penting. Sangat-sangat. Amat-amat penting. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allahu Akbar. So, sungguh-sungguh khalaqna, kami telah menciptakan insan, manusia. So, bila Allah gunakan manusia, maksudnya termasuk
Mukmin ke, kafir ke, munafik ke, termasuk tak dalam ni? Termasuk. Kau baik ke, kau jahat ke, kau kecil ke, kau besar ke, kau tua ke, kau baby ke? Kau baik ke, kau jahat ke? Insan ni maksudnya semua. Fi, dalam. Bila dah dalam, maknanya immerse ataupun tenggelam, maknanya tak boleh pisah. Seperti gula, kita letak dalam teh panas, kacau, boleh pisahkan balik gula tu daripada teh tadi? Tak boleh. Air garam ke, air manis ke, okay, kalau kita dah larutkan, maknanya dia dah dalam air tu, tak boleh terpisah. Dari kita manusia ni, semua kita tak terkecuali walau seorang pun. Semuanya dalam, apa itu khabar? Susah, payah. Jasmani dan rohaninya. Apa je? Susah, payah, letih, sukar, penat, lelah, lagi apa? Semua yang sinonim dengan itu. Khabar. Jasmani dan rohani. Allah nak kita faham ayat 4 ni sebab sampai Allah sumpah dulu. Maknanya ni real. Ini betul. Ni bukan main-main. Ini bukan macam cerita piramid tu. Cobaan. Bukan. Ni betul. Kan? Kita kena faham betul-betul. Okay? Sungguh-sungguh. Memang Allah cipta kita manusia ni dalam susah payah. Allah. So, insyaAllah hari ni kita nak fokus dekat kabat ni. Tak boleh pindah lagi ayat sebab nak bincangkan tentang kabat. So, hakikatnya hidup kita manusia adalah atas muka bumi ni adalah takkan lepas daripada penat, lelah, susah payah. Okay? Subhanallah. Allah. So, hidup atas dunia ni serba penat. Buat baik, memang kita rasa penat. Habis buat jahat tak penat ke? Orang yang nak mencuri penat tak? Orang yang berzina penat tak? Penat. Orang cakap bohong penat tak? Penat. Ni nak sampai sini penat tak? Habis duduk rumah tak belajar penat tak? Penat juga. Betul tak? Mana ada istilah tak penat? Sungguh? Mana ada orang tak risau? Cuma kerisauan kita tu tak sama. Pelbagailah. Orang kaya risaunya begini, orang miskin risaunya begini. Orang tua risaunya begini, orang muda risaunya begini. Betul? Orang mukmin risaunya begini, orang kafir risaunya begini, tak samalah. Tapi tetap risau, tetap penat, tetap sukar. Okay? Allahu Akbar. Kalau kita fikir kan, makan, tak makan, kita takut kan, risau, takut tak makan. Sekali banyak makanan, penat tak nak makan? Penat juga. Kenapa penat-penat nak habiskannya? Betul? Kita katalah, untung kau tak ada anak, mesti kau tak penat. Kita ada anak tapi kita penat kan? Kita kata apa? Untung kau tak ada anak, tak penat macam aku. So tanya orang tak ada anak tu dia penat tak penat? Penat. Penat nunggu. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita kata, contohlah orang yang tak ada rumah. Bila lah aku nak ada rumah? Penat dah kerja tak ada rumah juga. So tanya orang yang banyak rumah tu. Penat tak? Betul tak? Kalau kita renunglah ayat ni. Kalau kita renung ayat ni betul-betul. Kita kata orang tak ada rumah penat. Orang banyak rumah pun penat juga. Allahu Akbar. Kita kata kita ada anak penat. Orang tak ada anak penat juga. Kita kata, yelah penat. Banyak kerja. Ingat orang yang tak ada kerja tu tak penat. Allahu Akbar. Kita kata, yelah I tak ada kereta. Penat tau tunggu bas. Orang yang ada kereta penat tak? Penat.
Bulan ni rotek mati. Penat. Tu belum lagi meragam ni tu ha. Rosak lah, itulah, inilah. Ada je. Bila kita tadabbur sungguh-sungguh kan, sebab tu walaupun satu ayat, tapi kalau tadabbur, dia boleh buat kita memikir sampai ke malam. Betul tak? Itulah hubungan kita dengan Quran. Sampai segala benda kita nampak, ya Allah, betul lah ayat ni. Kemungkinan satu ayat ni kalau kita betul tadabbur, seminggu tak habis. Betul? Sepanjang malam fikir. Betul. Betul lah. Lah. Ya Allah, betul lah. Itu je kita akan keluar nanti. Baru betul-betul memaknai Sadaqallahul Azim. Kerja kita ialah membenarkan. Apa maksud Siddiq? Kenapa nama sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sebab dia membenarkan. So kita membenarkan ayat 4 ni sampai ke malam nanti. Boleh? Kenapa mak berkerut je muka? Mak tak ada buat ayat 4 ni. Mak penat ni. Okey. Tapi biarlah penat yang Allah redha, yang berbaloi. Subhanallah. Penulis yang sama dia buat 2 buku tau. Orang Indonesia. Lelah. Macam tu lah lebih kurang. Lelah. Kita kena lillah kan? Supaya tak lelah. Lillah sebelum lelah. 2 tajuk buku dia. 2 buku yang berbeza. Lelah dengan lillah. Subhanallah. Okay, jadi saya nak share ni. Kita nak baca pasal lelah hari ni. Bukan lelah asma tu. Ni penat lelah. Okay. So kita tengok dulu lelah yang disukai Allah dan Rasulullah. Okay, berserta dalilnya. Yang pertama. Lelah mengandung. Sebab kita semua ni perempuan. Sebab tu saya pilih gambar yang perempuan. Okay, comel kan poster ni? Subhanallah. So lelah yang pertama kita ambil lah kita perempuan. Lelah tak mengandung. Siapa mengandung dia sangat tak lelah. Lagi ujung selentang salah, miring salah, duduk salah, jalan salah, diri salah. Betul tak? Nak yang masa dah contraction tu. Allah Akbar. Okay, surah 31 surah apa? Jam, mana jam benda? Alah. Indeks. Ada jualan amal. Kalau naklah jualan amal untuk tabung Darul Zahra, kita ada buat cantik indeks Quran berwarna. So in the making lah juga sebenarnya. Tapi belum lama in the making, baru print semalam. Okay, kalau siapa nak ataupun nak buat hadiah ke, okay. Kita semua tak hafal nombor surah, nama surah kan. So kita dah buat cantik macam ni, nanti kita laminate. Nanti belakang dia adalah tu je, jalan satu je. Tu. Nanti depan belakang insya-Allah. Ni projek juga untuk mengisi tabung Darul Zahra, pertubuhan Darul Zahra. Depan ialah surah. Okay. Kita dah buangkan semua al, jadi senang nak cari. Okay, dah susun 1 sampai 114. Jadi kita masuk kelas tadabbur ni kita banyak buka surah kan. Kadang kita tak hafal nombor surah. Saya kata surah 31. Surah apa? Tapi kalau ada indeks ni terus pergi nombor 31. Oh, surah Luqman. Contoh. Dan belakangnya nanti dia akan macam ni lah. Kita akan siap laminate. Belakangnya adalah ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu, seruan. Okay, so kalau nak jadikan hadiah ke, hadiah birthday ke, hadiah apa-apalah. Hadiah kasih sayang. Okay, nanti boleh dapatkan siap laminate insya-Allah. Okey, surah 31, surah Luqman, ayat 14. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Apa hukum buat baik pada ibu bapa? Wajibun wajib. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya.
dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dan ingatlah, kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Subhanallah. Buat baik dengan ibu bapa, durhaka ibu bapa, dua-dua akan mendapat balasan. Okay? Allahu Akbar. So ni adalah penat. Penat yang Allah suka. Penat yang Allah suka, yang Allah redha ialah penat seorang wanita yang mengandung, melahirkan, seterusnya menyusukan. Alhamdulillah. So, jangan merungut. Lepas ni ada anak ke, menantu ke yang mengandung ke, kan? Okay? Tunjuk ayat ni. Betul tak kau dalam penatan yang Allah redha? Okay? Tukarkan lelah tu kepada lillah. Kerana Allah nak melahirkan. Okay? InsyaAllah mudah-mudahan pendakwah, penegak agama. Okay? Orang-orang yang mutaqin, imam dan sebagainya. Allahu Akbar. Dah sampai menyusu je ke? Mendidik kan? Membesarkan, mendidik. Subhanallah. So penat yang tak akan habis. Adakah kita seorang ibu habis dah tugas kita selepas semua anak kita kahwin? Dah berumah tangga. Habis dah? Selagi kita hidup. Betul? Selagi kita hidup. Itulah peranan al-um. Peranan ibu. Allahu Akbar. Okay, penat yang kedua. Yang kita tengah sekarang ni. Lelah menuntut ilmu. Subhanallah. Allah saja yang tahu kan? Penat masa kita belajar tadika, lain. Penat sekolah rendah, lain. Penat sampailah kita ketua ni. Memang kita belajar tak ada henti. Siapa kata belajar sampai kata apa? Sampai U saja. Ataupun sampai PhD je contohnya. Dah tak payah belajar lagi dah. Okay? Allah Akbar. Sampai bila-bila pun. Okay, kalau boleh nak mati dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Okay, kalau kita tengok dalilnya ialah surah ketiga, surah Ali Imran ayat 79. Kita nak tengok dekat bahagian hujung. Rabbaniyin. Okay. Siapakah Rabbaniyin? Ayat 79, surah ketiga. Okay. Kita nak tengok dekat. Lepas sini. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Maksudnya apa? Sepatutnya. Okay. Hendaklah kamu menjadi, takunu, menjadi, kunu, kamu menjadi rabbaniyin. Apa maksud rabbaniyin? Yang hanya menyembah Allah dengan ilmu dan amal yang sempurna. Okay. Bima kuntum tu'allimunal kitab. Okay. Kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Okay. Maknanya ni dah jadi sifat lah. Ataupun dah jadi ahlinya. Allahu Akbar. Perhatikan kalau bahasa Arab, Al-Quran, bila dia ada waw nun ataupun ya nun. Contohnya, mu'minin, muttaqin. Kan? Ni. Tu'allimun, tadrusun. Maknanya dia dah jadi sifat. Senang bagi contoh, sama tak orang yang memang mencari nafkah dengan Grab, bawa kereta? Sama tak dengan kita yang drive kereta? Kita bukan drive sebab nak dapat rezeki, betul? Kita drive bila kita nak ke mana-mana. Tapi kalau kita tahu, oh dia tu Grab, bawa Grab car driver. Kita tahu dah, maknanya dia memang cari nafkah, cari rezeki dengan driving. So tengok dia, bila kita tahu dia Grab car driver, kita tahu. Maknanya, tengok muka dah tahu. Dia dah jadi sifat. Contohnya,
Apa lagi? Contohlah bagi senang. Nyanyi. Ataupun yang ni penyanyi. Kalau dia penyanyi, mana dah jadi sifat dia. Ataupun cikgu lah, cikgu senang. Dah pencen pun panggil cikgu kan. Kenapa dah pencen pun panggil cikgu? Sebab dah jadi sifat dia. Maksudnya ni lah. Tadrusun. Dia dah memang kerja dia belajar je. Macam tu lah ibaratnya. Dia dah macam mukminin dah beriman. Iman dia kuat. Iman dia teguh. Mukminin. Kalau kita ni, amanu. Memang beriman. Tapi iman yang masih rapuh. Sebab tu kalau surah Al-Mu'minun tu kan. Qad aflahal mu'minun. Dah masuk syurga. Maknanya memang dah confirm. Dah jadi darah daging. Dah jadi sifat. Tu. Sebab tu kita nak doa nak jadi muhsinin, mutaqin, mutawakkilin, sabirin. Jadi ya nun ataupun waw nun. Tu saya tak pandai lah nak detailkan, nak explain details. Tu dari segi bahasa. Okay? Boleh? Faham Allahu Akbar. Mana dia dah jadi sifat. Dia bukan lagi perbuatan. Perbuatan yang dah jadi sifat. Tu sebenarnya saya nak cakap tu. Perbuatan yang dah jadi sifat. Maknanya disebabkan dia berulang-ulang kali, berterusan. Maka dia dah sebati, dah jadi sifat. Maka dia dapat gelaran tu. Ni gelaran ni. Okay, macam mutawakilin ke, mukminin ke, muttaqin ke, muhsinin. Dia dah jadi orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang bertawakal. Orang-orang yang beriman. Dia dah jadi gelaran ataupun dah jadi golongan. Dah termasuk dalam kumpulan ni. Dah jadi akhlak. Kita ni masih berjuang. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak ada sabdu? Berulang-ulang lah tu. Okay, penat mencari ilmu? Penat? Penat yang Allah suka dan Rasulullah suka. Penat yang Allah redha. Jangan penat yang Allah tak redha, rugi. Okay, so Alhamdulillah, nombor 1 merasa dah. Nombor 2 sedang. Alhamdulillah. Ke kat sini ada yang mengandung hari ni datang? Kadang-kadang ada kan? Ada juga. Tapi okay. Allah Akbar. Yang ketiga, kita lagi, perempuan. Lelah mengurus keluarga. Kita kan multitasking. Kita kalau duduk dapur, boleh sambil tekan mesin basuh, boleh sambil tumis, boleh sambil mop. Kan? Nasib baik iron tak kat dapur. Kalau iron kat dapur, sambil gosok baju boleh. Kan? Macam tangan sotong lah katanya. Gitu. Okay. Oven on, dapur gas on, air fryer on. Hebat tu. Okay. Allahu Akbar. Subhanallah. Lelah mengurus keluarga. Surah At-Tahrim. Surah 66 ayat 6. Ini adalah ayat seruan untuk orang beriman. Okay. Subhanallah. Ya ayyuhalladzina aman. Panggilan terhormat. Panggilan penuh kesayangan. Kemuliaan. Allah panggil kita, wahai orang-orang beriman. Anfusakum wa ahlikum. Perintah ke larangan ni? Ingat, bila ada seruan ya ayyuhalladzina amanu, Allah tengah menyeru pada kita. Allah tengah memanggil kita. Selagi kita belum mendapat panggilan kematian. Kerja kita dekat dunia ialah memenuhi seruan-seruan Allah. 89 ayat seruan untuk orang beriman. Okay. Dalam ayat-ayat seruan untuk orang beriman, mesti ada perintah atau larangan atau kedua-duanya. Sebab dalam Fatihah kita minta apa? Ihdina. Minta petunjuk. Petunjuk. Kita kalau ajar anak kita, tarbiyah anak kita, ni boleh, ni jangan. Do's and don'ts. Ni boleh buat, ni jangan buat. Contoh, ni kamu kena jauhi, ni kamu kena dekati, betul? Sedekat Fatihah kita minta ihdina paling kurang 17 kali sehari, 17 rakaat. Itu kalau tak ada solat sunat. Minta ihdina. Kalau minta, mestilah kena cari.
Betul tak? Kenapa dalam Fatihah bukan urzukna? Sebab Allah dah jamin rezeki kita waktu kita dalam perut mak kita lagi. Rezeki dah dijamin. Cari tu bukan cari yang kena mati-mati. Cari rezeki tu. Sekadar memenuhi perintah Allah. Allah kata pergi bertebaran atas muka bumi ni. Itu saja. Bukan dengan Allah tak guna perkataan berlari ke, tak ada. Berlumba ke, untuk rezeki tak ada. Tapi untuk buat baik, ada berlumba. Okay? Tapi yang Allah perintah sungguh-sungguh kena minta ialah ihdina. Maknanya yang kena cari sungguh-sungguh siang, malam, pagi, petang, puntang, panting. Sebenarnya hidup mati kena cari apa? Hidayah. Dan hidayah itu adalah bentuk petunjuk dan larangan dalam ayat-ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Sebab tu kita kena tadabbur ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu untuk memenuhi yang kita minta dekat Allah tu. Kita minta setiap rakaat ihdina. So, buka Quran. Tengok setiap ayat ya ayyuhallazina amanu. Kalau perintah, taat, sami'na wa ata'na. Kalau larangan, tinggalkan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya Allah, ni larangan, aku akan tinggal. Faham tak ni? Okay. So, ihdina dalam Fatihah. Apa kaitannya dengan ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu? Sebab itulah petunjuk untuk kita orang-orang yang beriman. Petunjuk Allah ada dalam bentuk perintah, ada dalam bentuk larangan. So, bukanlah seorang itu bertakwa kalau dia sekadar taat perintah Allah, tetapi dia buat apa yang Allah larang. Belum fully bertakwa. Orang-orang yang soleh, orang-orang muttaqin yang bertakwa adalah dia mesti dua-dua sekali. Perintah Allah dia taat, larangan Allah dia tinggalkan. So kalau dia jaga solat 5 waktu tapi tak tutup aurat, takwa belum. Faham Dia cuma tak pakai tudung je tapi dia solat tau. Alhamdulillah. Kita sebut dulu alhamdulillah. Okay? Tapi sebaik-baik akhlak, sebaik-baik. So dia kata dia baik, akhlak dia bagus. Ya, itu akhlak dia sesama manusia. Tapi akhlak yang paling tinggi adalah akhlak dengan Allah. Kalau dia boleh baik sesama manusia, tapi dia langgar perintah Allah, itu maknanya tak berakhlak dengan Allah. Faham Subhanallah. Jadi, apa perintah Allah dalam ayat ni? Panjang ni. Ni, kalau kita tekan apps dia adalah kata akar yang sama dengan takwa. Apa maksud takwa? Kita tahu takut kan? Okay? Kita nak berlindung. Sebab tu kita taat perintah Allah, tinggal apa yang Allah larang. Jadi, ialah peliharalah. Allah perintah aku untuk pelihara. Bila ada lah hujung tu maknanya perintah. Yang perintah ni Allah. Allah perintah dekat aku. Apa Allah perintah? Qu anfusikum. Perintah yang pertama adalah untuk diri sendiri. So kita menuntut ilmu adalah untuk pelihara diri kita. Kita sedekah untuk orang miskin tu kan untuk kita. Untuk kita. Untuk kita selamat daripada azab Allah. Baru wa ahlikum. Macam mana kamu nak selamatkan ahli keluarga kamu kalau kamu sendiri tak selamat? Kalau kamu sendiri tak terpelihara, macam mana kamu nak pelihara keluarga kamu? Sebab tu kita memang kena faham, kena tadabbur ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Sebab kita kadang-kadang nak anak begitu, nak anak begini. Cuba cek diri kita. Kita faham Quran. Kita dah amal semua. Tapi kita nak anak kita jadi pendakwah. Kita nak anak kita faham Quran. Kita. Sebab perintah ni siapa dulu? Diri sendiri dulu. Sebab tu kalau naik flight, first dia bagi arahan keselamatan. Bila turun oksigen mask, siapa pakai dulu? Mak ke anak? Siapa pakai dulu? Mak.
Bukan oksigen mask untuk anak. Kita dulu selamatkan diri kita, betul? Bila minta ampun untuk siapa dulu? Diri sendiri dulu. Allahu Akbar. Okay, wa ahlikum. So, Allah perintah aku suruh pelihara. Ya Allah. Aku nak pelihara diri aku supaya aku boleh pelihara keluarga aku. Pelihara dari apa? Nar. Dari api. So, dah tahu dah perintah pelihara. Pelihara dari apa? Pelihara dari apa? Api neraka. Dan Allah huraikan neraka itu ialah waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Okey? Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah. La ya'sunallaha ma amarahu. Yang neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Dan di atas neraka itu dan ke atasnya iaitu malaikat itu, siapa yang jaga? Malaikat. Kita tahu malaikat? Makhluk Allah yang paling taat, paling patuh. Malaikat yang mana? Ghilaz. Kita, kau tengok muka orang pecah tembok pun kita dah ngeri kan. Kadang muka macam pecah dinding hati. Ya Allah, lembut sangat kan. Saya banyak kali jumpa. Memang muka dia ngeri kita tengok first time. Tapi dia lah orang paling lembut sekali keluar suara orang. Alah. Tak jadi takut. Allah tu adil tau. Sebab suara dia kecil, Allah bagi dia muka yang orang tengok pun takut. Okay, Allahu Akbar. Ni malaikat yang kasar lagi keras. Tak ada, kau rayulah dengan apa pun. Dia yang kasar lagi keras. Jangan buat main Kita dah tahu dia taat. Dah sujud dah. Dengar malaikat takut. Okay. Allah Akbar. Subhanallah. Allah beritahu dah kat kita. Ni tentang masa depan ni. Ni tentang future. Ni tentang akan datang. So sebab tu dalam rukun iman kita ada rukun iman itu yakin kepada hari akhirat. Semalam anak saya cerita kat saya, Mama ada orang buat video tau Mam. Dia kata, panasnya hari ni. Dia macam tu lah, seorang ni lah. Dia kata, panasnya hari ni. Dia kata kan. Itulah kan. Api neraka ni macam mana lah. Kat Padang Mahsyar ni macam mana lah. Jawab si B. Tu jawab apa tu? Tak ada jawab apa. Engkau cakap macam kau dah pergi. Kau dah ulang alik ke? Dia kata. Astagfirullahalazim. Kita dengar. Tahu apa B jawab? Tahu apa B jawab? Aku tahu sebab dah ada dalam Quran. Itulah baca Quran je kita. Faham Quran. Terus diam. Budak A tadi tu. Saya kata, bagus juga budak buat video tu. Ni video budak-budak sebenarnya. Anak saya cerita semalam. Sebab semalam kan panas, agak panas kan. Jadi dia balik tu dia kata, Adam teringatlah video budak ni, dia kata. Kawan dia kata, mana hari ni, dia kata kan. Ni video-video tarbiyah lah ni, okay. Itulah kan, macam mana lah kat Padang Mahsyar. Macam mana lah kat api neraka. Dia punya soalan tu, saya tak boleh belah tu. Kau pernah pergi ke? Kau dah ulang alik ke? Ya Allah, dia sebut ulang alik tu saya tak terima tu. Nampak tak? Budak sekarang ni dia punya dialog tu. Kalau kita pernah tak terfikir nak tanya soalan macam tu? Kau cakap macam kau dah ulang alik dia kata kan. Jadi angin lah budak tu kan. Benda ni Allah dah sebut dah dalam Quran banyak kali dia kata kan. Tapi saya kata, it's a good idea. Alhamdulillah, bagus. Budak lagi dah boleh terfikir macam tu. Alhamdulillah. Okay? Dan dia jadikan video, subhanallah. Kadang-kadang kita ni kena tengok juga apa yang anak-anak kita tengok. Sampai kita boleh belajar. Sebab gaya-gaya dakwah tarbiyah anak muda sekarang ni, dia tak sama macam kita yang tua-tua ni. Kan? Okay? Subhanallah. Allah Akbar.
Yang malaikat penjaganya adalah kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarum. Allah huraikan lagi. Punyalah Allah nak bagi kita takut. Punyalah Allah. Ku ni takut. Tahu kan? Takwa tu takut kan? So, bila kita takut, maka kita berjaga-jaga. So, kita kena take action. Dan Allah kata kau kena betul-betul takut sebab neraka tu bahan bakarnya manusia. Batu yang jaga tu pula malaikat yang kasar lagi keras. Malaikat ni pula la ya'suna Allah. Apa maksud tu? Langsung tak durhaka. Ya'su, maksiat. Langsung tak durhaka kepada amarahu, perintah-perintah Allah kepada mereka. Kalau Allah kata benam, pijak, belasah. Empuk. Macam itulah ibaratnya. Takkan langgar. So, ada harapan ke? Ada harapan kalau merayu? Dia dengar ke cakap kita? Dia takkan dengar. Sebab dia hanya patuh pada perintah Allah. Allah Akbar. Dahlah tak pernah maksiat malaikat ni. Okay? Sangat taat pada perintah dan mereka mengerjakan apa yang mereka nak. Maknanya, ya Allah, bertubi-tubi Allah ingatkan kita. Kau jangan main-main dengan neraka. Kau jangan main-main. Yang jaganya pun, subhanallah, mereka akan buat apa saja Allah perintah. Jangan buat main. So, qu anfusakum wa ahlikum nar. Adalah satu perintah. Dan Allah dah bagi kita perintah. Hari ni nak taat ke tak? Kalau kau minta dekat ihdina dalam Fatihah, tapi kau tak pergi cari, kau tak pergi faham, kau tak pergi belajar, macam ni kau nak amal, macam ni kau nak istiqamah, macam ni kau nak sampai, macam ni kau nak sabar. Subhanallah. So jangan, kita ni ada dah siap alasan ke nak jawab dengan Allah kalau betul-betul tak ikut perintah Allah ni? Dah ada alasan? Dah ada argument? Boleh jawab? Kalau rasa-rasa ada jawapan, buatlah. Buatlah maksiat. Allahu Akbar. Jadi, penatnya nasihat budak zaman sekarang ni. Berbuih dan mulut cakap. Bukan anak orang. Kalau anak orang, kita cakap tu. Kalau kau ni anak orang lain lah. Dah aku pulang. Selalu macam tu kan? Pernah tak terdetik macam tu? Nasib baik pakai je kau ni anak. Anak mak. Kalau anak orang lah, dah hantar balik dah. Kan? So ingat, segala penat lelah kita melayan, mendidik, mengasuh anak-anak kita, Allah redha. Allah bagi kita anak itu adalah sebagai asbab. Kenapa? Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Ibrahim. Kenapa guna hab? Untuk anak soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Kenapa hab? Hab itu ialah hibah. Apa maksud hibah? Hibah itu adalah hadiah. Maksudnya, kita akan dihadiahkan anak soleh atas kesolehan kita. Maka siapa kena soleh dulu? Kita. Maka Allah akan hadiahkan kita anak soleh. Itu namanya hibah. Betul? Hibah adalah hadiah. Jadi nombor satu kena soleh siapa? Jadi anfus wa ahlikum. So sebelum ahli keluarga, kita dulu. So kita tak dihibahkan anak soleh. Cuba cek diri kita. Kerja kita ialah beri ilmu, mendidik, mengasuh. Tapi taufik tetap hak milik mutlak Allah. Kalau tidakkanlah dalam Al-Quran ada surah Nuh. Ada kisah Nabi Nuh dan anak. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah pada anak dia? Pada isteri dia. Betul? Baik punya anak. Ada juga mak ayah yang tak elok. Contohnya Nabi Ibrahim. Betul? Allahu Akbar.
Baik punya isteri, ada juga suami yang tak betul. Ada? Ada. Baik punya suami, ada juga isteri. Tapi semua itu ada dalam Quran. Kita ambil ibrah. Okay, kita kena belajar, kena tadabbur Quran. So, lelah mengurus keluarga. Lepas ni pujuk hati kita, ya Allah, sesungguhnya Engkau nak hibahkan aku anak yang soleh melalui ragam dia ni. So, kita kena sabar dulu. Kita berlatih sabar melalui perangai anak kita tu. So, kalau Allah nak jadikan dia soleh, boleh tak? Boleh tak? Sekelip mata pun boleh. Kun fayakun. Tapi ada sebab lah tu. Check diri kita tu. Okay? Ada banyak benda lah kena check. Subhanallah Allah. Okay, seterusnya. Lelah dalam kesusahan dan kesakitan. Surah Al-Baqarah ayat 155. Illa kat sini dalam taukid. Lepas tu ada nun sabdu lagi. Sungguh-sungguh juga. Walanabluwannakum. Maknanya pasti. Sungguh pasti. Confirm. Sungguh apa ni? Kamu akan diuji. Tak ada seorang terkecuali. Semua orang akan diuji. Semua ujiannya berlain bentuk. Mungkin bentuk nikmat. Mungkin bentuk musibat. Mungkin bentuk sihat. Mungkin bentuk sakit. Mungkin bentuk kaya. Mungkin bentuk miskin. Tapi semuanya namanya ujian. Okay? So, Allah dah beritahu kat kita hari ni bentuk-bentuk ujian. Ujian? Pasti. Pasti. Cuma bentuk-bentuknya Allah detailkan lagi dalam bentuk apa? Khauf, ketakutan. Takut lapar, takut susah, takut mati. Tapi kan nak masuk syurga. Nak masuk syurga memang kena mati dulu. Soalnya, dah bersiap belum untuk mati? Kau tanya syurga, semua nak masuk syurga tapi tak nak mati. Macam mana tu? Sedangkan syarat nak masuk syurga mesti mati. Nak mati itu yang kena fikir. Berbekal ke tidak? Okay, ketakutan. Ketakutan maknanya Allah mulakan dulu dengan dalaman. So, Allah uji dalaman. Yang selalunya kita fail ujian dalaman sebenarnya. Yang susah. Yang lebih susah. Betul? Itu paling susah. Amalan-amalan hati lah yang paling susah. Betul tak? Sabar, syukur, ikhlas, amanah, jujur. Itu semua amalan hati. Memang susah. Kedua baru ujian kelaparan. Ujian perut. Ni. Lepas tu kekurangan. Baru fizikal. So Allah mula dengan kita dalaman dulu. Lepas tu luaran. Kemudian fizikal. Okay. Subhanallah. Kalau kita dah tadabbur banyak kali ayat ni. Betapa Allah cerita pasal ujian. Betapa Allah cerita tentang benda-benda yang kita tak nak. Tapi itulah bentuk-bentuk ujiannya. Subhanallah. Ayat ini Allah tutup dengan wabasyir. Apa maksud wabasyir? Semua yang kau tak suka ni, semua ujian yang kau tak suka ni, tapi sebenarnya ialah wabasyir. Dia adalah berita gembira. Siapa yang suka lapar? Siapa yang suka diambil benda yang disayang? Siapa yang suka rasa kehilangan? Siapa yang suka sakit hati? Siapa suka dihina? Siapa suka? Semua tak suka. Tapi Allah ubat kita dengan semua ujian yang kita tak suka ni. Allah kata apa? Wabasyiris sabirin. Dan berita gembira ini hanyalah untuk orang-orang yang sabar. So kalau nak ujian ini menjadi berita gembira, maka kita kena bersabar. Subhanallah. Berapa kali dah kita baca ayat ni? Setiap kali khatam mesti jumpa ayat ni, betul? Kalau nama dah baca 30 juzuk kulit ke kulit, mesti dah ada jumpa ayat ni, betul? Kata khatam setiap Ramadan. Berapa kali dah jumpa? Pernah tak suka dengan ujian? Ujian bukanlah untuk kita minta. Tapi kalau Allah dah beri, lepas ni kena buat apa? Sabar. Apa dia? Dan pastikan kenapa kita kena termotivasi untuk sabar supaya dia menjadi berita gembira. Siapakah orang yang sabar? Kita kena ayat 156 lah. Ialah allazina, okay, iaitu orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan tadi tu yang Allah dah hurai tadi tu, dia kata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab dia tahu
Kalau dah lapar gila, lepas tu makan, kenyang kan? Lepas siang, ada malam kan? Hujan lebat pun akan teduh kan? Panas macam mana matahari tengah hari akan jumpa petang kan? Teduh kan? Maknanya semuanya tak kekal. Semuanya akan kembali kepada semua. Suka, tak kekal. Sedih, tak kekal. Semua akan kembali. Sebab tu ayat ni besar sangat. Namanya kalimah istirja. Sedih, cepat-cepat ingat ayat ni. Silih berganti. Ingat, kalau mak kita selalu sangat, jangan suka sangat, nanti nangis. Betul? Jangan sayang sangat, nanti benci. Jangan benci sangat, nanti kau suka. Betul? Allah Akbar. Sebab Allah banyak kali ingatkan kita. Semuanya milik dia. Dan semuanya akan kembali kepada dia sebab dia pemilik yang hakiki. Dekat padang mahsyar nanti, tangan kita akan lawan kita. Dekat dunia, tangan kita buat apa je kita suruh. Tapi dekat padang mahsyar nanti, dia akan jadi saksi. Saksi kepada Allah. Saksi atas perbuatan kita. Dia tak lagi mendengar cakap kita sebab ada Malik Yaumiddin. Surah Fatihah. Malik. Yang berkuasa atas tangan kita ialah pemilik yang hakiki Al-Malik. Sebab tu tolong faham betul-betul Fatihah. Kalau kita tadabbur Fatihah, kita akan tadabbur banyak ayat-ayat lain. Sebab Fatihah itu ialah umul Quran. Okey. Apa yang dikatakan berita gembira? Iaitu 157-nya. Apa? Wabasyiris sabirin. Bagi orang yang bersabar, dia tahu. Dia jaga iman dia. Dia jaga tauhid rububiyah dia. Sungguh Allah Rabb, pencipta, pemilik, pengatur. Dia yang atur mati dan hidup. Sempit dan susah. Siang dan malam. Semua dia yang atur. Itu semua tauhid rububiyah. Sebab tu kalau tak boleh terima takdir Allah, ada something wrong dengan tauhid rububiyah. Ada something wrong dengan keimanan. Siapa yang tak boleh terima takdir? Takdir dah tetap dan dah tertulis. Sebab tu rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qadar dan qada Tuhan. Semua dah tertulis dan tetap. Allahu Akbar. Subhanallah, inilah dia berita gembiranya. Dia dapat apa? Keberkatan, kehormatan. Dari siapa? Dari Rabb. Setelah kita balikkan semua ni kepada Tuhan, okay, dan Allah akan bagi kita keberkatan, rahmat dan ni yang kita minta ni, ihdina tadi. Wa ulaika humul muhtadun. Tipu kita tak sedih. Kita memang sedih. Tapi insya-Allah sedih and then kita boleh move on. Allah bagi kita hidayah supaya luka kita tu sembuh. InsyaAllah. Okay, so inilah berita gembira untuk orang-orang yang bersabar. Okay, lelah dalam kesusahan dan kesakitan. Ingat, jangan sakit je ujian, sihat pun ujian. Okay. So laluilah semua dalam hidup kita ni dengan syukur dan sabar. Sebab itulah yang kita akan dihisap sebenarnya. Bekal yang akan dihisap. Adakah kau bersyukur? Adakah kau bersabar? Adakah kau bersyukur ketika kau dapat nikmat? Adakah kau bersabar ketika kau mendapat musibat? Dua tu yang akan buatkan kita dihisap. Okey, seterusnya lelah berjihad di jalannya. Jihad ni banyak. Allahu Akbar. Malaysia tak ada lagi lah kena angkat senjata. Betul? Tapi kita yang paling tidak pun dengan diri sendiri kita berjuang melawan nafsu kita. Nafsu sendiri pun kita kalah. Apa lagi nak berentak dengan orang lain. Semalam dah tahajud, hari ni relax dulu kot. Nak berehat je. Okay. Surah At-Taubah ayat 11. Allah berfirman bermaksud sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. So berjuanglah kita jiwa dan raga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Maka di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh. Balasan syurga demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu
dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. So setiap pengorbanan kita itu, perjuangan kita tu Allah beli. Inverted lah kena faham juga. Dan hari ni kita memang diuji macam tadi dah, ketakutan, kelaparan, kehilangan dan sebagainya. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, kenapa dia cepat move on? Dia redha sebab dia yakin dengan janji Allah. Yakin dengan janji Allah. Dah tahu dah tujuan dicipta untuk beribadah. Allah dah kata dah, kau pasti diuji. Kerja aku ialah sebab aku ni hamba, sami'na wa ata'na. Biarlah penat lelah tapi penat dalam ketaatan, nanti dapat berkah. Okay? Sebab aku yakin dengan janji Allah bahawa di syurga nanti sudah tidak ada penat lelah. Dan bagi orang yang beriman, pindah je anda masuk alam barzah sudah pun taman-taman syurga. Sudah pun menikmati, sudah pun rehat. Masuk je kubur dah rehat dah. Pembuka rehat. Pembukaan rehat. Mukaddimah rehat sebelum ke syurga yang kekal abadi tu dekat selepas Masya. Okey, seterusnya penat yang Allah redha ialah lelah dalam beribadah dan beramal soleh. Ini sama dengan tadi dalam lelah menuntut ilmu tu. So bila dapat ilmu yang sahih, kita mesti nak beramal. Betul? Sebab bila kita dapat ilmu, okey, memang tuntutan selepas kita berilmu adalah beramal. Sebab tu kebanyakan ayat Quran lepas iman apa dia? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sebab iman itu ialah keyakinan dalam hati. Dia perlu dibuktikan dengan amal. Okay. So, tauhid kita tu, iktikad kita tu dalam hati. Jadi perlu dibuktikan. Tauhid tu abstrak. Dia perlu dibuktikan. Iyyaka na'budu, beribadah. Iyyaka na'budu adalah tauhidullah. Mengistakan Allah. Dia abstrak. Semua orang boleh aku beriman. Dia cuma cakap dia beriman je. Banyak jumpa ayat Quran kan. Adakah kau menyangka cukup sekadar kau kata kau beriman tanpa kau diuji? Surah Al-Ankabut kan. Kita banyak jumpa. Surah Al-Baqarah pun ada. Okey, subhanallah. Perlu dibuktikan. So Allah datangkanlah ujian untuk buktikan betul tak kita ni beriman. Sebab tu buktikan dengan amal soleh. Allah uji dengan kaya, mudah infak. Allah uji dengan miskin, tetap bersabar, tetap berusaha, tetap tak menyalahkan orang lain, tetap tak merungut. Bukan putus asa, kerja tak kerja sama je, susah juga. Maka duduk rumah je lah. Tak payah buat apa-apa. Macam tu ke? Bukan. Tetap kena usaha juga. Allahu Akbar. So, lelah mencari nafkah. Okay. Apa ni? Ramai macam tu kan? Kadang-kadang dia kata apa? Tak pantang sakit juga. Biar mati makan daripada mati kebunan. Ada macam tu. Okey, Allahu Akbar, subhanallah. Lelah mencari nafkah. Surah Al-Jumu'ah. Surah ke-62 ayat 10. Nak cerita pasal penat je dah nak habis masa dah ni. Okey. Kemudian setelah solat, okey, fa iza qudiyatis solah fantashiru. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah serta ingatlah akan Allah banyak. Wazkurullah. Allah tak kata carilah anugerah Allah banyak-banyak Allah kata apa yang banyak-banyak tu? Wazkurullah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Okay, so kalau penat lelah cari rezeki, Allah redha, subhanallah. Dia biarlah penat cari rezeki daripada penat tak buat apa-apa. Okay, Allahu Akbar. Kalau orang tak buat apa-apa ni, bukan dia je penat je. Penat tau, tidur je penat kan. Orang yang tengok dia pun penat tau. Betul tak? Aku penat tengok engkau ni, tidur je. Kan?
Subhanallah. Okey, dan subhanallah ayat surah Al-Fussilat ayat 33. Lelah berdakwah, lelah mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Okey. So amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Tak tipulah orang kata apa, tak kecewa. Betul tak? Bukan kita tak nasihat, bukan kita tak ajak. Berkali-kali dah. Aku cuma nak kau bersiap je. Aku bawa kau. Aku hantar kau balik depan rumah. Contoh. Sebelum kita balik, aku belanja kau makan. Contoh. Kadang-kadang kita gula-gulakan je kan. Kau suka makan ni tak? Kau teman aku makan nak? Rupa-rupanya kita bawa pergi Dok Zara dulu. Kantoi pula dia ni. Contoh tak pasal-pasal dia terikut sebab apa? Konon-konon nak belanja makan. Tapi itulah. Aku declare dulu. Kita pergi sini dulu disebabkan nak makan dia punya pasal. Tapi muslihat pun muslihat lah. Berjaya juga buat pergi kelas. Kan? Alhamdulillah. Tipah tertipu. Tapi rupa-rupanya minggu depan. Kau nak belanja aku lagi tak? Siap lah. Okay. Subhanallah. Allah apa. Tapi kalau dengan belanja dia tu lah. Dia terbuka hati lama-lama kan. Lama mudah-mudahan kan. Yelah lain orang lain ragamnya. Subhanallah. Okay. Ayat 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Apakah sebaik-baik ni? Dan tidak ada lebih baik perkataannya. Sebaik-baik perkataan adalah daripada orang yang menyeru. Orang yang berdakwah. Menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah. Serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh. Subhanallah. Tengok Allah ingatkan kita. Jangan ngajak je sendiri tak beramal. Okey? Allahu Akbar. Kita kan sebenarnya kalau tak ada Al-Quran, yang kena lempang siapa sebenarnya? Kita. Kalau dulu kita belajar nak ngaji sedap supaya orang dengar betul. Supaya orang dengar. Kita jangan tipu. Sama je kita. Kenapa beria belajar tajwid nak siap nak belajar taranum tu? Adakah untuk telinga sendiri? Sudahlah. Iyalah tu. Supaya orang lain dengar kan? Tapi different. Okay, berbeza bila kita baca tadabbur. Makin kita tadabbur untuk orang ke? Mula-mula mungkin, ayat ni sesuai ni untuk Kak Lang aku ni. Ayat ni sesuai untuk jiran aku. Tapi makin kita makin belajar, makin kita tahu ayat ni adalah untuk diri sendiri. Semakin kita dalami ialah ayat tu sebenarnya untuk menegur kita. Sebab itulah dengan Al-Quran lah. Okay, seluruh kasih sayang Allah itu dalam Al-Quran. Ar-Rahman. Allamal Quran. Kerana dia kasih kat kita, maka dia ajarkan kita Quran. Allamal Quran. Kita yang tak pandai nak berterima kasih. Sebagaimana Ar-Rahman, sebab tu dalam rahim kita namanya Rahim. Sebagaimana anak kita, sebagaimana kita masa baby tak pandai nak terima kasih kat mak. Macam itulah kita. Allah bagi kita Quran. Kita yang tak bersyukur. Dan nikmat paling besar ialah Allah kaitkan dengan nama dia Ar-Rahman. Allah ada satu surah dalam Al-Quran, ada satu surah namanya Ar-Rahman. Dan perkara pertama selepas nama Allah Ar-Rahman ialah Allamal Quran. Sudahkah kita merasa ketika kita bersama Quran, kita merasa inilah nikmat yang paling besar. Kita berada di depan kita adalah harta karun yang tak ternilai harganya, yang tak boleh ditukar ganti. Tak. Quran ni sangat mahal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey. Subhanallah. So, apakah kalimah yang terbaik? So, kalau kita dah puas mengajak sekalipun, jangan berhenti. Sebab setiap ajakan kita kepada mengesakan Allah, ajak dia beramal, Allah kata apa? Ahsanu qawla. Perkataan yang terbaik. Okay. Dan di samping tu, dia sendiri pun beramal yang soleh. Sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Kenapa kita amar ma'ruf nahi mungkar? Sebab itu perintah Allah dan Rasulullah. Itu kerja kita. Okay. Amar ma'ruf nahi mungkar. So ini adalah 2468. 8 antara penat lelah yang Allah redha. Penat lelah yang berbaloi-baloi. Allahu Akbar. So lepas ni kalau kita sebut penatnya ya Allah,
Hari ni penatnya ya Allah. Sampai bila ni ya Allah? Sampai bila? Yelah. Tapi kalau kita tengoklah kenapa kita tahu kenapa kita sebut tu kan? Kita tahu kenapa kita sebut tu kan? Adakah merungut ataupun adakah sebagai bersyukur, adakah sebagai subhanallah. Jadinya kat sini kita nampak insya-Allah mudah-mudahan dengan ayat 4 surah Al-Balad ini kita faham, okey? Tak perlu takut dengan ujian. Tak perlu takut dengan susah. Okay? Tak perlu takut nak penat. Penat lelah. Yang penting, jangan putus asa. Dengan rahmat Allah. Jangan, orang kata apa, berlama-lamaan kesedihan tu. Yang penting sekali, ni yang paling penting sekali. Semua kita buat ni, lillahi ta'ala. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Tidak ada yang lain. Subhanallah. Jadinya, kerana dunia kita berpenat lelah dekat dunia, insya-Allah dekat akhirat kita berehat-rehat yang abadi. Okey, kita tengok contoh surah Al-Insan, surah ke-76 ayat 13. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka berehat dalam syurga. Allahumma jannah. Biarlah semua penat lelah kita itu di dunia ni, insya-Allah dekat akhirat Allah tukar kepada berehat. Berehat di dalam syurga dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Kat dunia nak pelamin kena sewa. Kena bayar. Betul? Tu pun bukan luas sangat pun. Boleh baring ramai-ramai. Ni berbaring. Tengok main ni. Okay? Mereka tidak nampak di situ adanya matahari. Usahkan hawa panasnya. Kalau tak ada matahari, maknanya tak ada panas. Kenapa? Ada ayat Quran kan Allah kata siang untuk bekerja kan? Mencari rezeki. Malam untuk berehat. So kalau tak ada matahari, tak ada siang, maknanya ibaratnya apa? Memang tak payah kerja lah. Berehat je, menikmati je. Makan pun tak ada kenyang, tak ada lapar. Dekat syurga tak ada kenyang, tak ada. Dah makan banyak pun boleh makan lagi. Kita kat dunia, sampai masa muntah kita kan? Allahu Akbar. Dan juga tidak merasai suasana yang terlampau sejuk. Betapa aman, damai, bahagianya dekat syurga. So hari ni jadikan penat kita penat yang berbaloi. Iaitu penat yang Allah redha. Semua dia ada ayat Qurannya. So kalau rasa penat, ingat ayat-ayat ni. Dia ayat-ayat yang insya-Allah coolkan kita. Okay? Subhanallah. Jadi kabat itu ialah, apa itu kabat? Surah 4 pula. Tengok tu otak tak compute. Surah 90 ayat 4. Okay? So Allah menjawab sumpah. Dengan jawapan sumpah pada ayat 4 ini ialah sungguh pasti kami jadikan manusia sentiasa, fi itu sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran. Okay? Ulama tafsir, mufassirin memberi dua makna kabat. Kabat ni ada dua makna. Kabat yang pertama bermaksud istiqamah. Tegak lurus. So maksud kabat yang pertama ni ialah manusia ni postur tubuh kita lurus. Yang paling serupa dengan kita namanya orang hutan. Pun tak lurus, betul? Macam mana dia jalan? Okey? Kalau haiwan kebanyakannya kepala dia sama dengan punggung. Kita manusia punggung kat bawah, kepala kat atas, perut kat tengah. Betul? So istiqamah, tegak. Jadi surah Al-Infitar ayat 6. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu? Kita dah tadabbur belum ayat ni?
So surah nombor berapa tu? Kita sekarang surah nombor berapa hari ni? Maknanya dah tadabbur. Ni surah Al-Infitar. So Allah tanya kat kita, apa yang telah memperdayakanmu sampai kau berlaku durhaka kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah, Al-Karim. Kemudian Allah kata ayat 7, Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu lalu menjadikan anggotamu sesuai dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan. Allah nak kita boleh melihat, Allah bagi kita mata. Allah nak bagi kita boleh merasa makan, Allah bagi kita lidah. Semua Allah dah atur, semua Allah dah bagi. Yang sama padan dengan kekuatannya. Subhanallah. Jadi maksud istiqamah ni, ulama tafsir kata, maksud kabat yang pertama ialah Allah cipta dengan istiqamah. Sebab, ingat tak surah At-Tin? Surah At-Tin, surah 95, kita dah bincang itu kan? Al-Balad ayat 4, At-Tin ayat 4, semua sama kecuali ujung tu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. So padankan dengan laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi, so ulama sinergikan kabad dengan ni, taqwim ni yang jadi istiqamah tadi tu. Kan? Dia daripada root word yang sama. Okay. Ahsanu taqwim. Jadi, kabat itu juga bermaksud ahsanu taqwim. Ialah maksudnya manusia ni sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik kejadian. Allah cipta kita tegak sempurna. Kepala tak sama level dengan punggung. Dan itulah contohnya. Sebagainya. Allahu Akbar. Kemudian maksud kabat yang kedua. So kabat yang pertama tadi ialah istiqamah. Istiqamah dalam penciptaan. So kaitkan dengan surah At-Tin ayat 4. Ciptaan paling sempurna, paling lurus kita ni. Okay. Sebaik-baik kejadian. Kabat yang kedua, musyaqqah. Iaitu penat lelah tadi itulah. Okay. Musyaqqah, halangan, penat lelah. Okay. So surah Al-Insyiqaq. 84. Okay. Ayat 6. Ni pun kita dah tadabbur. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sentiasa berpenat lelah menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upayamu. Hinggalah semasa engkau kembali kepada Tuhanmu. Kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu tercantik semuanya. Okey. Jadinya, wahai sekalian manusia, kafir ke, munafik ke, mukmin ke, ni semua manusia ni. Apa Allah kata dalam ayat ni? Sungguh kerja keras. Kerja keras pada apa? Kita kena kerja keras ila rabbik. Contohnya, kita pernah dengar kan, orang meninggal. Contoh, dia nak pergi masjid tapi meninggal aksiden. Maksudnya ketika dia nak pergi menyembah Allah tapi dah aksiden. Nak beritahunya, semua kita ni akan menuju Rabb kita. Buatlah apa pun. Orang kafir dengan cara perbuatannya, orang munafik dengan cara perbuatan, orang mukmin dengan cara perbuatan. Tapi apa je kita buat, semuanya menuju cepat dan lambat. Menuju Allah. Okay. Sungguh-sungguh kerja keras famulaqih. Okay. Kemudian kau tetap menemui balasan. Okay. Semua apa yang kita buat ni, kalau kita orang beriman, kita tahu semuanya untuk Allah. Okay. Kita berharap untuk bertemu dengan Allah. So, menerima balasan yang tertinggi lah, mudah-mudahan, amin, amin, amin. Baik, apa yang kita usahakan ni, yang tadi penat lelah yang 8 tadi tu, penat lelah yang Allah redha yang kita buat tu, okay, mudah-mudahan Allah catat semuanya menjadi bekal untuk kita bertemu Allah di Jannatul Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi semua manusia menuju Tuhan. Okay, so dalam menuju Tuhan tu memang ada penat lelah, ada kepayahan. Okay, subhanallah.
Kadahan ni sukar ya. Kadahan ni sukar. So ni tambah pula hari ni kita al-balad kabad. Susah payah. Apa tu? Okay. Allahu Akbar. So kalau kabad tu, balik pada ayat kita tadi. So Allah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Engkau raja ke? Engkau rakyat ke? Engkau kecil, engkau besar, engkau tua, engkau muda, semua. Semua dalam keadaan susah payah masing-masing. Subhanallah. Ulama juga mengatakan kabad ini bermula daripada penciptaan manusia. Bayangkan daripada tanah. Kemudian setitis air mani. Kemudian berubah jadi macam kita. Lahir keluar perut mak kita ada tangan, ada kaki, ada tulang. Daripada cairan air mani boleh jadi macam kita ni. Okay? Macam mana kita dalam rahim mak kita? Allahu Akbar. Dalam rahim mak, kita makan pakai mulut? Kita makan pakai mulut? Tak, kita pakai tali pusat. Allahu Akbar. Okay? Senang nak keluarkan kita, mak kita senang. Kita pun dah pernah bersalin senang. Sakit. Ada orang kena potong, kena jahit, kena gunting, kena belah. Okay? Allahu Akbar. Keluar betul boleh cakap, tahu nangis je. Kan? Lapar menangis, basah menangis. Sebab kita tu je kita tahu. So kita ni memang daripada diciptakan, kita ni memang dalam keadaan susah payah. Semua orang kena buatkan kita masa kita kecil. Lahir je berjalan. Kena belajar pusing dulu. Nyarap dulu. Merangkak dulu. Duduk dulu. Berdiri dulu. Tatih dulu. Berjalan dulu. Baru berlari. Semua tu dalam susah payah. Okay? Nak bercakap. Bila dah bercakap, mak hantar ke sekolah. Berfikir. Sampailah masuk U. Lepas tu cari kerja. Ingatkan senang cari kerja, dah ada PhD contoh. Punya susah juga. Kan? Lepas tu susah cari jodoh. Dah kahwin, susah pula bela anak. Lepas tu dah tua, susah. Susah nak naik tangga lagi. Buat sikit dah penat, dah semput. Kan? Baru hafal sikit, lupa. Apa? Banyak yang lupa. Baru belajar, dah lupa. Macam itulah. Okey, subhanallah. Maknanya sampai dalam rumah tangga, banyak susah juga kan? Maknanya sampai mati. Itulah dia ayat 4 ni. Allah Akbar. Kehidupan kita manusia. So, lelah jiwa, lelah jasad. Semua sekali. Jasmani dan rohani. Okay? Allah Akbar. Silih berganti. Allah Akbar. Sebab apa? Sebab apa Allah silih ganti suka duka ni? Bahagia derita ni. Kenapa Allah silih ganti? Itulah cara Allah tarbiyah kita. Kita dah lalai, Allah bagi, Allah cubit sikit. Allah cubitan sayang. Allah uji kita supaya kita balik dekat dia. Kita dah leka, kita dah lalai. Kan? Supaya tak kena azab siksa yang kekal abadi tu. So Allah bagi kita ujian. Bagi orang beriman, dia faham. Dia faham. Okay? Sebab aku memang kena berpenat lelah. Sebab apa? Semakin kita derita dekat dunia, semakin kita rindu pada syurga Allah. Ya, aku derita dekat sini je. Nanti lepas ni insyaAllah syurga menanti. Jadi kita pujuk hati kita dengan ayat-ayat Quran insyaAllah. Subhanallah, Allah Akbar. Kepayahan dan kesusahan. Satu lagi ialah surah Yunus. Surah ke-10. Kita habis lewat sikit boleh? Kita start lewat tadi. Ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. So bila Allah sentiasa uji kita tu, sebenarnya Allah nak mengajak kita. Oh, dia ni diuji nikmat, pandai bersyukur. Oh, dia ni ketika diuji musibat, dia pandai bersabar. So Allah nak jaga kita, Allah nak jaga iman kita supaya kita dapat balasan syurga. InsyaAllah bagi orang beriman, ujian senang ke, ujian susah ke, ujian sakit ke, ujian sihat ke, semua ujian itu sebenarnya apa? Dia lalui dengan tanpa rasa sedih dan berduka cita.
So ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Memang derita, sakit, tapi dalaman dia makin kuat. Tipu tak keluar air mata? Yes. Bertempayan keluar air mata. Tapi dia tak duka cita yang hakikinya. Sebab dia tahu apa? Dia tahu apa yang dia lalui kat dunia sekarang ni ialah tanda Allah sayang dia. Allah cinta kat dia, Allah ingat kat dia, Allah tengah jaga dia sebab Allah nak bagi syurga kat dia dekat akhirat nanti. Subhanallah. So tak ada apa yang kita nak bimbang sebenarnya. Betul tak? Kenapa orang mukmin itu bertenang? Ingat kita sebut dalam solat kita ketika i'tidal. Lepas solat pun kita sebut juga apa dia? Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima manat. Orang bertauhid dia tidak akan susah hati. Tak akan susah hati sebab apa? Kalau Allah cegah, tak ada siapa boleh bagi. Kalau Allah nak bagi, tak ada siapa boleh halang. So kalau benda dia itu dihilang ke, orang ambil ke, dia cepat bertenang. Dia cepat redha. Sebab dia tahu. Kalau dia hak aku. Kalau itu memang rezeki aku. Allah akan bagi. Tak ada siapa boleh halang. So dia okey, dia rational. Okay, tak ada nak pergi maki hamun, pergi serang orang. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey. Ingat kita tak akan pernah bebas daripada kesulitan, kepayahan, kesukaran dan kesusahan, kepayahan tak pernah berhenti. Okay, so just get ready. Kuatkan iman. Allahu Akbar. Kalau ingat tadi, wahnan ala wahnin. Mengandung penat. Okay, semua tak akan berhenti. Kepenatan yang tidak akan berhenti. Yang penting syukur dan sabar. Allahu Akbar. Lagi satu. Kaitkan Kabat ni. Kenapa Allah letak dekat ayat 4 ni? Sebelum Kabat tu Allah ceritakan tu tentang kota Mekah. Apa kaitannya? Okay, nak sampai ayat 4 ni. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ceritakan tentang kota Mekah. Allah ceritakan wa walidi wa ma walad. Dan kita ingat kisah Nabi Ibrahim. Okay. Kisah Siti Hajar macam mana nak dapat air Zam-Zam. Semua tahu kan? Okay. Jadi, kota Mekah yang hari ini juga terbina dengan derita, pengorbanan, susah payah. So, macam itulah hidup kita. Okay. Sebab kita nak kesenangan yang abadi tu, memang kita kena lalui dulu kesusahan. Dan juga Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Susah payah Nabi memperjuangkan, mengajar memperjuangkan tauhid sehingga sampai kepada kita hari ini. Subhanallah. So selalu bandingkan susah-susah kita, bagaimana susahnya Nabi Ibrahim, bagaimana susahnya Nabi Ismail, bagaimana susahnya ujian Siti Hajar, bagaimana susahnya ujian Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Okay. Tadi kita dah sebut, sorry. Okay. Hadis riwayat Tirmizi. Tanya diri kita, tipulah kalau kita tak pernah lelah dengan ujian hidup ni yang tak berhenti-henti. Okay, Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi jasadihi," jasad dia, wa malihi, harta dia, wa waladihi, anak-anaknya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. So kalau kita pandang diri kita, ujian anak, ujian suami, ujian harta, semualah kita pun sekali sakitnya dan sebagainya. Okay, ingat hadis ni sentiasa ujian menimpa seorang mukmin dan mukminah di dalam dirinya, anaknya dan juga hartanya sampai dia bertemu Allah dan tidak memiliki dosa. So hari ni bersyukur tak kita diuji? Seperti serba-serbi kita ni diuji. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Jiran pun ia masalah. Contoh, kerja masalah, pasangan masalah, anak masalah, sendiri pula sakit, rumah masalah. Semua masalah. Sepertinya. Ingat hadis ni. Apa dia? Sebab Allah nak sucikan kita. Allah. So yang penting kita tahu apa tanggungjawab kita. Apa respon kita pada ujian Allah ni. So ubah kata lelah itu menjadi lillah.
agar menjadi lebih berkah kerana Allah menyukai, Allah meredai hamba-Nya yang bekerja keras. Okay, selalu orang penat ni orang yang bekerja keras, relax-relax, santai-santai, tak ada lah. Okay, tapi walaupun dia penat, namun tetap taat kepadanya. Subhanallah. Kenapa solat zuhur paling banyak rakaat? Berapa sunat rawatib zuhur? Yang paling banyak tu? Di saat tu kita paling sibuk. Lagi? Paling penat, paling letih. Semua paling je tu. Sebelum je dah apa-apa. Lepas tu zuhur tu pula. Lepas tu lagi. Tu paling banyak. Kenapa? Paling penat tapi paling banyak rakaat. Bukan senang tu. Kan? Bila kaji ayat ni nampak? Kita akan lebih faham sebenarnya. Ya, kita memang selalu nak diskaun kan? Manusia memang suka diskaun. Tapi kalau bab ujian nak apa? Sikit je, ringan je. Lagi? Tak nak langsung. Kan? Tapi kalau nikmat nak banyak, melempar ruah. Lagi? 7 keturunan tak habis. Lagi? Tentulah kita. Itulah perangai manusia kan? Sebab tu Allah dah tahu dah. Sebab tu Allah bagi diskaun. Boleh. Tapi kalaulah kita nak lebih, kalau nak istana dalam syurga, buat yang muakkad tu. Yang muakkad tu. Memang mula-mula paksa rela. InsyaAllah lama-lama suka rela. Paksa rela dulu tak apa. Okay? Tukar kepada lillah. Dia punya tips kan, supaya kita tak penat ni, cepat-cepat tukarkan penat tu kepada lillah. Aku buat ni, siapa tengok hari tu kelas Selasa, Iyyaka na'budu, saya sebut Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu tu ialah tauhidullah. Kita tahu tauhid itu ialah mengesakan Allah. Mengesakan Allah itulah ikhlas. Iyyaka na'budu, itu yang Allah nak. Satu-satunya yang kita sembah, yang kita ibadah adalah Allah. Satu-satunya. So Allah akan ujilah, adakah betul kita akan balik pada dia satu-satunya. Menolak yang lain, menolak Tuhan yang lain. Jadi kita kena faham ibadah ni, sekali lagi tolong faham Iyyaka na'budu. Sekiranya, memang betul, mula-mula saya sebut tadi, mula-mula paksa rela betul. Sesungguhnya, apabila kita beramal kerana terpaksa, bermaksud tanpa cinta. Bila tanpa cinta, maknanya apa? Tak kenal Allah. Dia tak kenal siapa yang disembah. Sebab tu kalau kaji Al-Fatihah, Al-Imam Ibn Qayyim menulis 3, ada setengah publisher 4 jilid hanya mentafsirkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 4 jilid. Ibarat setahun pun tak cukup nak tadabbur Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebenarnya. Sebab Iyyaka na'budu, ibadah itu 2 aspek. Ibadah itu dikira ibadah bila buat kerana cinta dan buat benar-benar dalam keadaan tunduk rendah diri, hina diri. Ada 2 ni. So kalau buat ibadah kerana terpaksa maknanya tanpa cinta. Kenapa tak cinta Allah? Sebab tak kenal Allah. Sebab tu kita kena belajar ilmu Asma'ul Husna. Tak kenal maka tak cinta. Bila kenal Allah, kita semakin mencintai Allah. Penat macam mana pun. Waktu zuhur, kita paksa diri kita buat sunat rawatib tu. Sebab apa? Sebab aku cintakan kau ya Allah. Dan aku nak cintamu ya Allah. Aku nak cinta Rasulullah. Aku nak syafaat Rasulullah dengan izin Allah. Allah tak izin, kita tak dapat syafaat Rasulullah. Sebab tu Iyyaka na'budu serentak ada wa tengah-tengah tu, wa iyyaka nasta'in. Kenapa serentak? Kenapa tak dipisah Iyyaka na'budu ayat lain, Iyyaka nasta'in ayat lain? Allah letak dalam satu ayat. Subhanallah. Makin kita kaji Fatihah, makin kita nampak, ya Allah, kenapa ada wa rupanya? Kenapa Iyyaka diulang 2 kali? Kenapa na'budu baru nasta'in? Kita akan nampak semuanya semakin jelas. Why, kenapa kita kena kenal Allah? Kelakar kan? Kita duduk menumpang bumi Allah, tapi kita tak kenal Allah, Tuan kepada bumi ini. Allah Akbar. Dalam ayatul kursi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa makna? Apa makna dia? Semalam kelas anak saya,
Kelas anak saya, sekali saya sebut kelas anak-anak. Tapi bila ustaz dia sebut, cikgu nak anak-anak boleh tulis dan boleh ingat huruf-huruf dalam ayat kursi sehingga melafazkannya. Allah, boleh nampak Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Supaya anak-anak bukan sekadar sebut Allahu la ilaha illa, boleh sebut laju, boleh sebut sebab dah hafal. Tapi tak ada rasa gerun, tak ada rasa takut, tak ada rasa kagum dengan Allah. Hidupnya Allah Al-Hayyu tak sama hidupnya kita. Allah tak mengantuk walau sesaat pun. Bermaksud Allah tak letih. Bila sampai dekat lahuma, tahu tadabbur dia apa? Ini kelas anak saya. Dia bagi contoh macam ni. Seandainya kita ada rumah, tapi kita sewakan dekat orang. Okay? Kita ada rumah sewa. Kita sewa. Rumah tu kita punya, kita sewakan dekat orang. Okay? Orang yang sewa tu mesti bawa pindah masuk barang-barang dia dalam rumah tu, betul? Sekarang ni kita tuan pada rumah tu, tapi kita pemilik pada kursi meja dalam rumah tu. Kita pemilik dapur dalam rumah tu, dapur masak, peti sejuk, kita pemilik dia? Tak. Kita cuma tuan kepada rumah, tapi kita bukan memiliki isi dalam rumah tu. Betul? Kenapa ayatul kursi Allah sebut lahuma? Milik dia. Semua di langit dan di bumi. Maknanya bumi ni siapa punya? Langit ni siapa punya? Kita manusia mungkin memiliki tapi bukan betul-betul milik kita. Yes, rumah tu rumah kita. Kita sewakan dekat orang. Tapi yang dalam rumah tu ialah milik penyewa. Tapi Allah beritahu, dia memiliki semua ni. Allah Akbar. Tidakkah kita rasa gerun dan takut dan kagum dengan Allah? So lepas ni cara baca ayat kursi sepatutnya dengan gerun. Sebab ayat kursi adalah ayat paling agung dan dia adalah tauhid. Semuanya tentang Allah. Kenapa dia jadi ayat paling agung? Sebab semuanya tentang Allah. Dalam ayat kursi tu, semuanya tentang dia. Tentang Allah. Dan Allah mulakan dengan Allah. Allah. Siapa Allah? La ilah. Tiada ilah yang berhak semua. Kenapa tiada ilah yang berhak sama melainkan dia? Sebab huwal hayyu, huwal qayyum. La ta'khudhu sinah. Wala naum. Kalau kita kaji ayat kursi, sepatutnya kita memang sangat takut ketika kita baca ayat kursi. Sangat takut. Kerja kita nak memuji, nak menyembah dia. Dan saya seru, okay, kita paksa diri kita untuk beribadah, tetapi paksa dalam cinta. Sebab ulama' kata, Al-Imam Ibn Qayyim kata, kalau beribadah tanpa cinta, ia bukan ibadah. Tetapi kita manusia memang mula dengan memaksa. Tapi sebab bila kita dah semakin kenal Allah, dia akan tukar jadi cinta. Kita rela. Allah. Laluilah proses tu, tapi dengan ilmu. Bila dengan ilmu, insya-Allah, bukan lagi terpaksa, kita sendiri yang nak. Sebab tu ia akan nak duduk tengah-tengah Fatihah tu. Kena kenal dulu siapa. Sebab tu Fatihah 1 sampai 4 ialah tentang Allah. Setelah kita kenal Allah, rahmatnya tu, dialah Rabbil Alamin, dialah Malik Yaumiddin. Kita dengan rela hati, iyyaka na'budu. Sepatutnya na'buduka dah cukup, tapi Allah letak iyyaka di depan. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan kita tak akan mampu beribadah kalau tak Allah tolong. Subhanallah. Kerja kita untuk beribadah pada Allah. Dan Allah tolong kita. Kalau Allah tak tolong kita, tak sampai sini. Kalau Allah tak tolong kita, tak subuh pagi tadi. Sebab itulah diikuti dengan wa iyyaka nasta'in. Kerja kita untuk beribadah dan kita tak akan mampu beribadah kalau Allah tak tolong. Tolonglah faham benda tu. So insya-Allah tak takabur, tak sombong, tak bongkak, tak bangga diri. Sebab itu kita kalau bangun qiyam ataupun kita tahajud. Tahajud tu bukan nama solat ya. Tahajud tu ialah perbuatan berjuang bangun malam. Tak boleh cerita dekat orang. Malam tadi, kenapa ngantuk tulangan tadi? Semalam ekstra 3 rakaat. Selalu tak ngantuk tu sebab akak buat 3 je. Semalam tadi dapat 13. Boleh cerita macam tu? Boleh. Kenapa tak boleh cerita? Sebab Allah tolonglah kita boleh buat. So tak boleh declare. Itu
kekuatan dan kepandaian kita. Ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Allah tak tolong, kita takkan mampu untuk menyembah dia. Takkan mampu. Dan pertolongan yang Allah bagi ialah, yang kita kena minta ialah ihtina. Kerana sedar tak apa yang kita aminkan dalam Fatihah tu. Takut-takut amin, tapi tak faham apa yang kita minta. Lepas tu, lepas bagi salam, mengungut. Lepas bagi salam, sebab tu al-ibadah diikuti dengan al-isti'anah. Ibadah diikuti dengan pertolongan. Tapi malangnya, majority, al-ibadah, tidak al-isti'anah. Yes, dia pergi umrah berkali-kali. Yes, dia solat. Tutup kepala sampai kaki. Tapi lepas solat, buka semua. Buka kepala, buka kaki. Maknanya dia hanya ada al-ibadah, dia tidak ada al-isti'anah. Tolong habis ataupun laburkan masa, invest masa pada saya untuk ilmu, bukan beli. Bukan shopping. Buku, kelas, seminar, bukan shopping. Bukan beli seminar. Untuk Al-Quran, segala ilmu untuk Al-Quran, segala kitab untuk Al-Quran adalah pelaburan, investment. InsyaAllah. Investment yang berpalu. Selalu kalau kita sebut invest, adalah sesuatu yang jangka panjang. Okay? Jangan berkira bab Quran. Jangan berkira bab belajar. Kita patut rasa umur dah 60-70 ni, okay, rasa sangat rugi muda dulu tak belajar, betul? Inilah masanya Allah bagi. Gunakan. Jangan berkira lagi. Okay? Allahu Akbar. So, nak beritahunya, kalau buat baik pun penat. Buat jahat pun penat. Tapi kalau kita buat baik, buat ketaatan kepada Allah, pahala tu kekal. Tapi kalau buat dosa, memang nikmat. Tapi yang kekal adalah dosanya. Ketika penat, lama-lama penat tu hilang kan? Tapi penat kita taat kepada Allah, pahala tu kekal. Tapi kalau nikmat buat dosa, buat maksiat, yang kekal adalah dosa. So jaga-jaga So ni yang tadi kita pernah sebut dah ayat ni. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara rahmat Allah adalah menjadikan dunia ini penuh ujian dan cubaan agar manusia merasa tidak tenang dengan dunia dan tidak betah dengannya. Supaya kita tak nak lama-lama kat dunia ni. Supaya kita nak mengejar akhirat. Dan agar mereka berharap kenikmatan yang abadi di syurganya, maka Allah menggiring mereka kepadanya dengan cambuk ujian dan cubaan. Allah mencegah sesuatu mereka kerana ingin memberi mereka. Allah menguji mereka agar mereka selamat. Dan Allah mematikan mereka untuk menghidupkan kembali. Subhanallah, Allahu Akbar. So, saya maaf, salah silap. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita sambung pada... minggu depan cuti kan? Belum. Minggu lagi satu. Cuti Maulidur Rasul 28 ni. Aku liqali hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.